Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang hadirin jemaah yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seperti biasa, saya menyuruh kepada diri saya dan juga tuan-tuan sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Itulah bekalan yang terbaik untuk kita memperolehi kejayaan di dunia dan kejayaan di akhirat, insya-Allah. Hadirin sekalian jemaah yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita masih lagi berada di dalam bulan Syawal, meraihkan kemenangan kita beribadah di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Dalam khutbah raya yang lalu, saya ada menyebutkan tentang beberapa peristiwa peperangan yang berlaku dalam bulan Syawal, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, dan kita selalu ingat peristiwa-peristiwa tersebut, kemenangan tersebut di dalam takbir hari raya. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, serta mereka yang berjihad pada jalan Allah dengan harta mereka, dengan diri-diri mereka, lebih besar kedudukannya, lebih besar darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang memperolehi kemenangan. Surah Taubah ayat yang ke-20. Satu lagi peringatan untuk kita. Dalam khutbah hari raya hari itu pun saya sebut juga ayat ini, surah Taubah ayat yang ke-20. Dan di dalam khutbah tersebut saya sebut ada 6 peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi SAW, berlaku dalam bulan Syawal. Antara lain yang kita sebutkan adalah perang Bani Qainuqa yang berlaku pada tahun kedua Hijrah. Kemudian perang Bani Sulaim berlaku pada tahun kedua Hijrah Nabi SAW. Kemudian perang Uhud berlaku pada tahun ketiga Hijrah. Perang Khandaq ataupun peperangan Ahzab berlaku pada tahun kelima Hijrah. Perang Hunain berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Begitulah juga peperangan suku Taif juga pada tahun ke-8 Hijrah. Dan setiap kali Syawal, umat Islam meraihkan kemenangan tersebut, memperingati, terutamanya ketika Nabi SAW memperolehi
kemenangan dalam peperangan Khandaq, satu peperangan yang sangat menguji umat Islam. 10,000 tentera musyrikin Quraisy bersama-sama dengan Pakatan Ahzab, bersama-sama dengan orang yang tidak beriman, 3,000 lawan 10,000. Mereka mengelilingi kota Madinah, mengepung kota Madinah. Dan secara asas di dalam Islam, bila sebut perkataan jihad, ianya mempunyai pengertian yang sangat menyeluruh, termasuk semua urusan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah SWT mewajibkan kepada umat Islam terlibat dalam gerakan jihad ini untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dalam apa jua lapangan. Baik dari sudut kehidupan kita, dari sudut kita melawan hawa nafsu kita, dari sudut ekonomi kita, dari sudut pendidikan kita, dari sudut politik kita, dari segenap aspek kehidupan. Dan sahabat-sahabat kita di Palestin, mereka melakukan jihad kita, mempertahankan diri daripada serangan-serangan musuh ketika ini. Dan Alhamdulillah, Allah SWT menunjukkan kemenangan pada hari ini dengan berlakunya genjatan senjata. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kekuatan kepada kita. Allah SWT kata, wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa jatabakum wa ma ja'alakum fid dini min haraj. Dan berjihadlah kamu padanya Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dialah yang memilih kamu untuk mengerjakan suruhan agama, dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam agama. Suratul Hajj ayat 78. Sidang hadirin jemaat yang dirahmati dikasihi Allah SWT sekalian, tengah hari ini kita nak berkongsi sedikit salah satu episod kecil daripada episod-episod yang banyak berlaku dalam peperangan Khandaq, ataupun disebut sebagai peperangan Ahzab. Bagaimana yang kita semua tahu, kita semua duduk mengaji tiap malam baca batu sebelum PKP Perang Ahzab ni berlaku dinamakan Perang Khandaq kerana sahabat-sahabat menggali parit sejauh 2.5 km mengelilingi Madinah. Strategi tersebut tidak pernah berlaku dalam peperangan sejarah peperangan orang Arab. Dan ia diperkenalkan, dicadangkan oleh seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi, berasal daripada Farsi. Dia mencadang kepada Nabi SAW untuk gali parit sejauh 2.5 km, yang mana kalau kuda nak lompat tak lepas. Kalau kuda lompat masuk dalam, dia tak boleh nak lompat naik ke atas semula. Jadi sahabat-sahabat zaman itu tak ada backhoe, tak ada excavator. Mereka menggunakan tenaga kederat dengan cangkul dan sebagainya, berusaha untuk menggali parit mengikut perintah Nabi Muhammad SAW. Dalam peperangan Khandaq tersebut, nak cerita tengah hari ini tentang seorang sahabat bernama Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Sayyidina Jabir seperti juga para sahabat-sahabat yang lain sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Jabir apabila melihat seorang sahabat melihat bila nak korek parit tu, nampak ada satu batu yang sangat besar. Dan semua sahabat cuba nak pecahkan batu tersebut, tidak berjaya. Dipanggil Nabi SAW, dipendekkan cerita, batu tersebut berjaya dipecahkan. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu semasa melihat Nabi SAW duk katok batu tu sampai pecah, Sayyidina Jabir nampak di perut Nabi SAW diikat dengan batu. Nah, maknanya Nabi SAW sangat lapar bersama-sama dengan sahabat. Semua lapar, kena kepung, tak boleh nak pergi shopping, keluar beli barang.
terkepung dengan musuh-musuh yang ada di sekeliling Madinah. Kaum Yahudi masa itu, Yahudi mereka peyut kepada Nabi SAW. Dan kerana terlalu kelaparan Sayyidina Jabir kesian kat Nabi SAW, bisik kat Nabi SAW, jemput mai rumah. Balik rumah, dia cerita dekat isteri dia, ada apa kat rumah kita, ada makanan ke? Kesian dekat Nabi SAW lapar. Adalah seekor anak kambing, ada gandum sikit. Sayyidina Jabir sembelih anak kambing tersebut, suruh isteri dia masak, ambil gandum sedikit ni, uli. Dia pergi kepada Nabi SAW, bisikkan Nabi SAW jemput mai rumah, jemput makan. Belum sampai kat rumah lagi, Sayyidina Jabir dengar daripada jauh, seorang sahabat kata, wahai Muhajirin dan Ansar, marilah kita pergi sekali rumah Jabir. Jabir nak buat kenduri. Masya Allah. Ketika itu apabila dia pulang, abang kat isteri dia, isteri dia kata, kamu tak habaq kat Nabi SAW ke? Kita ada sedikit gandum dengan hanya seekor anak kambing, mana nak cukup ramai? Nabi SAW kata, tak apa, kamu balik rumah, jangan buka periuk, jangan buka periuk. Apabila sampai ke rumah Sayyidina Jabir, Masya Allah, makanan hanya untuk 6 orang sahaja, yang mai 1000 orang. Nabi SAW sendiri yang mencelokkan makanan tersebut, suapkan kepada para sahabat. Datang sekumpulan, suap. Balik tukar kumpulan lain, suap. Balik kumpulan lain, suap. Sampai habis. Sampai habis, orang semua makan. Dan Nabi SAW sendiri orang yang terakhir yang mengecapi jamuan yang disediakan oleh Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Peristiwa ini dirakamkan dalam hadis Sahih Bukhari. Peristiwa sahih yang berlaku, yang benar berlaku di zaman Nabi SAW. Antara lain pengajaran yang kita boleh ambil dalam khutbah yang ringkas ini, yang pertama, yakin akan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi logik akal. Dalam kisah di Palestin, kita pun tengok video, ada satu roket jatuh ke bilik orang Palestin, roket daripada Israel. Roket tu jatuh tidak meletup, tetapi melompat-lompat dan melayang-layang macam ke atas angin. Kuasa Allah SWT mengatasi segala-galanya. Mana mungkin kita boleh berfikir Gaza yang luasnya hanya lebih kecil lagi daripada pematang bau boleh menghasilkan roket-roket yang dahsyat yang menggerunkan tentera-tentera Israel. Mata bau besar lagi daripada Gaza. Mereka ada kilang menghasilkan roket yang boleh menggerunkan tentera-tentera Israel. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi segala. Makanan hanya untuk 6 orang, cukup untuk 1000 orang. Kuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang bagi kenyang, Allah Ta'ala yang bagi lapar. Bukan makanan yang memberi kekenyangan, tapi inilah keyakinan yang kita nak didik dalam hati kita. Bukan semua orang mempunyai keyakinan seumpama ini, tetapi peristiwa-peristiwa, cerita-cerita seumpama ini yang berlaku dalam bulan Syawal, sedikit sebanyak ia menyuntik keimanan dalam hati kita, dalam hati umat Islam akhir zaman ini, yang jauh daripada Nabi SAW, tetapi ianya sebenarnya sangat dekat, kerana kita sangat sayang, sangat kasih, sangat cintakan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi asas kita, pengajaran yang pertama, asas iman dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, apa yang kita dapat pengajaran daripada cerita Sayyidina Jabir tadi, yang kedua adalah kasih sayang Rasulullah SAW kepada para sahabat sebagai seorang pemimpin.
kan? Kita tak tahu lah kalau kita jadi pemimpin ataupun kita duduk di kedudukan tersebut, kan? Orang main bisik kita, main makan kat rumah, jangan harap kat orang lain. Ada seekor anak kambing dengan sikit gandum tu buat roti. Bagaimana Nabi SAW sangat sayang kepada para sahabat. Yakin bagi Nabi SAW dalam saat getir tersebut, yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan kasih dan sayang Nabi SAW melakukan peristiwa yang seperti yang kita sebutkan tadi. Sebenarnya kasih sayang ini yang lahir dalam hati Nabi SAW adalah sebenarnya kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia campakkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi SAW. Sangat besar rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Berapa tahunlah kita hidup dalam dunia ini. Dalam kehidupan kita ada melalui proses-proses peristiwa yang membuktikan betapa kasih dan sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Antara lain Allah SWT pilih kita untuk berjemaah di masjid ni, kan? Dalam ramai-ramai orang tak boleh nak main, Allah Ta'ala pilih kita. Ini bukti kasih sayang Allah SWT kepada kita. Jadi banyak-banyak bersyukur Allah SWT memilih kita untuk sama-sama dalam khutbah ni, walaupun dalam suasana PKP dan sebagainya. Besar dan kasih sayang rahmat Allah SWT kepada kita. Yang ketiga, kasih sayang Allah SWT kepada pejuang agama. Makanan yang sedikit cukup untuk 1,000 orang. Mereka tidak mengeluh, mereka tidak berkata apa-apa kepada Nabi SAW, tidak menghina Nabi SAW, tidak mencerca Nabi SAW. Kasih dan sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu besarnya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, melebihi daripada kasih sayang seorang ayah kepada ibu, kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Kita ada anak-anak, kita utamakan anak-anak kita kadang-kadang dalam beberapa perkara. Kita tak makan tak apa, tapi anak-anak jangan lapar. Kita tak dapat benda tu tak apa, tapi anak-anak kita kena dapat. Itu kasih sayang kita kepada anak-anak. Tetapi kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia lebih lagi orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala lebih luas lagi. Jadi itulah keyakinan kita. Selagi mana kita duduk dalam perjuangan Islam, duduk dalam gerakan Islam, duduk dalam jemaah Islam, yakinlah Allah SWT akan menyayangi kita, Allah SWT akan mengasihi kita, Allah SWT akan memberikan segala kebaikan kepada kita. Inilah keyakinan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan orang yang ingin menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam khutbah yang ringkas ini, saya menyeru kepada diri saya dan juga tuan-tuan semua, ikatkanlah hati kita dengan gerak kerja Islam, dengan dakwah Islam, dengan gerakan Islam, dengan orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, dengan tuan-tuan guru, para alim ulama. Berilah yang terbaik. Sahabat-sahabat kita di Palestin dah tak ada apa nak lagi. Mereka hanya ada nyawa untuk diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi mempunyai banyak benda yang kita boleh berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harta kita ada, masa kita ada, apa saja kita boleh fikirkan untuk kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.